apalagi berkait dengan Nakbah, peristiwa malapetaka agama dan kemanusiaan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Peristiwa merampok tanah air dan segala isinya, bukan merampok harta, merampok sebuah tanah air dan segala isinya. Rakyat dibunuh, dihalau, harta dirampas, rumah diroboh, dimusnahkan, untuk menunaikan hasrat satu kaum yang paling dimurkai oleh Allah, yang kita sebut al-maghdubi alaihim dan fi'ati arkaan salat. Qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah, iaitulah Yahudi Zionis, pembunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dan para ulama yang saleh, melakukan berbagai kerosakan di atas muka bumi, kerosakan politik, ekonomi dan moral secara khususnya, untuk memenuhi satu hasrat yang salah dari agama Yahudi sendiri, bukan saja agama-agama lain, untuk memenuhi semangat asabiyah, fanatik, agama dan kaum yang melampau, demi menegakkan sebuah negara yang dicadangkan oleh mereka secara haram. Negara Israel Kubra, Israel Agung, yang besar bukan sahaja bumi Palestin, bahkan Mesir, termasuk sebahagian Arab Saudi dari Mediterranean sehingga Yambok. Yambok ni termasuk dalam Madinah Munawwarah, sehingga sungai Furat, Euphrates di Iraq, pusat negara Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu impian mereka. Nabi Sulaiman menegakkan negara itu di atas nama Islam, agama Nabi-Nabi, bukan atas nama kaum. Mereka menegakkan negara itu di atas nama fanatik, agama dan kaum, untuk kaum Yahudi dan untuk penganut agama Yahudi sahaja. Mereka melakukan rompokan itu melalui perjanjian Sykes-Picot Agreement 1916 dan perjanjian Balfour Agreement 1917, yang menjanjikan oleh kuasa-kuasa barat, khususnya British, Perancis dan Rusia di zaman itu, selepas kejatuhan Kerajaan Osmaniyah, untuk membagi-bagikan tanah air wilayah Osmaniyah di kalangan kuasa-kuasa barat, dan British mendapat bahagian Palestin, menyerahkan kepada bangsa Yahudi. Yang berakhir dengan perisytiharan negara Yahudi pada tahun 1948, 14 bulan Mei. Maka berlakulah Nakbah yang disebutkan tadi. Peristiwa yang dikutuk oleh manusia sejagat, yang bermoral, yang ada maruah, bukan sahaja umat Islam. Mereka tak boleh terima negara Israel. Sebab itu banyak negara yang menaruhkan pengiktirafan negara Israel ini. Alhamdulillah, Malaysia kita, Indonesia dan Brunei, negara yang tak iktiraf Israel sehingga hari ini, di mana Nakbah ni peristiwa yang bersejarah malapetaka yang perlu dikenang, bukan saja oleh orang Yahudi, termasuk bukan saja oleh orang Palestin, termasuk umat Islam dan seluruh manusia. Kita mesti membuang sifat-sifat asyuh yang disebut dalam ayat tadi. Sifat syuh ialah, walaupun searti dengan bakhil, syuh ni seburuk-buruk bakhil. Menurut tanggungjawab isar, iaitulah mementingkan saudara yang ditimpa bencana daripada diri kita sendiri dalam keadaan yang senang. Saya dikatakan dia tulis beberapa artikel
buku dan beberapa ceramah yang ditulis dan disiarkan. Saya memberi penekanan dalam penulisan saya dan ucapan saya itu kepada memahami isu Palestin, memahami makna Nakbah ini, dan menyedarkan umat Islam terkhusus seluruh manusia supaya bersimpati dengan rakyat Palestin. Dan bagi umat Islam secara khusus, Palestin ini adalah tanah suci, bumi para Anbiya alaihi wassalam. Terletaknya Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Bumi Isra' dan Mi'raj, penghujung Isra' dan bermulanya Mi'raj. Bumi yang ditegakkan di atas kesucian agama, dihormati oleh 3 agama samawi, iaitu agama Yahudi, Kristian dan Islam. Namun tidak ada kuasa yang mengizinkan kebebasan beragama melainkan Islam. Kalangan agama lain tak izin penganut agama lain untuk menunaikan hak mereka di situ. Walaupun Islam tegas dalam mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Inna din indallahi Islam. Tetapi konsep kita la ikraha fiddin, tak ada paksaan agama. Dan kita tidak menghalang penganut agama lain untuk melakukan upacara agama mereka di situ. Tetapi bila pihak lain berkuasa, sama ada Kristian zaman Salibiyah ataupun Yahudi zaman berzaman, bila mereka berkuasa, mereka mengajar penganut agama lain, di mana Zionis Yahudi tidak berhak di atas agama mereka sendiri. Ini dibuktikan oleh satu kumpulan Ortodok Yahudi, Naturi Karta, satu mazhab Ortodok yang mengatakan bahawa salah dari agama Yahudi menegakkan negara Israel itu. Kalau mereka lakukan, mereka timpa bencana kerana kesalahan yang mereka lakukan. Dan sebab itu mereka menghalang bangsa dan kaum mereka itu menegakkan negara itu. Ini punca kepada akhir bencana orang-orang Yahudi sendiri. Kalau ada orang Yahudi faham begitu, mengapa kita orang Islam tak faham? Kita orang Islam lebih wajar untuk faham. Dan Yahudi tidak berhak untuk menguasai Palestin di atas nama agama mereka, kerana mereka mengkhianati Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Bila diajak oleh Musa dan Harun alaihi wassalam masuk ke Palestin untuk membebaskan Palestin daripada penjajahan kaum Jabarin di masa itu, Quran melaporkan, menyebut ucapan mereka, idhab anta rabbuka faqatila hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi kamu dengan Tuhan kamu. Kami tak mau pergi, kami tinggal di sini saja, tak mau pergi. Kami takut. Lalu Allah timpakan bencana, mereka disesatkan di padang pasir selama 40 tahun. Sehingga generasi selepas sesat 40 tahun itu muncul dan dipimpin Yusha' bin Nun alaihi salam, mereka dapat membebaskan Palestin di atas nama agama, bukan atas nama kaum Yahudi dan fanatik Zionis. Dan sebab itu sikap mereka pada hari ini adalah sikap yang salah daripada agama mereka sendiri. Ya.